Selamat sejahtera, saya Prita dari Penjabat Pengguna dan Pelabur di Suruhanjaya Security Malaysia. Saya ingin mengalu-alukan pernyataan anda semua ke sesi kami hari ini iaitu kepentingan perkhidmatan penyelesaian pertikaian alternatif. Bagi pihak SC, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Higher Seniors untuk kerjasama mereka dalam penganjuran webinar ini. Untuk sesi bulan ini, kami telah menjemput Miss Winnie Chan dari Securities Industry Dispute Resolution Center iaitu SIDREC. Izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang tentang Miss Winnie. Miss Winnie aktif dalam bidang perundangan selama 20 tahun sebelum menyertai SIDREC. Beliau berkelulusan isaja undang-undang dari University of London dan memperolehi sijil amalan guaman pada tahun 2002. Beliau diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Melaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Fokus utama Miss Winnie ialah pematuhan peraturan, kontrak korporat dan komersial, urus niaga harta tanah, perbankan dan kewangan, pertikaian pasaran modal di antara pihak individu dan pihak bank serta jenayah komersial. Pengalaman Miss Winnie dalam bidang litigasi umum telah menyumbang kepada kebolehannya untuk memberi nasihat dalam bidang undang-undang jenayah korporat dan komersial. Miss Winnie juga pernah terlibat dalam program keusahawan terutamanya dalam industri. Tanpa mengelakkan masa lagi, saya serahkan sesi webinar ini kepada Miss Winnie. Miss Winnie, silakan. Okey, terima kasih pengacara webinar Puan Prita atas pengenalan beliau. Yang dikasihi para peserta dan penonton yang sudi untuk mengikuti program Invest Smart Anjuran Suruhanjaya Security Malaysia SC dengan kerjasama Higher Seniors. Jadi topik yang akan saya bentangkan pada webinar pagi ini adalah berkenaan kepentingan perkhidmatan penyelesaian pertikaian alternatif dan peranan SIDREC. Jadi siri webinar ini dianjurkan untuk mempromosikan literasi digital di kalangan khususnya kalangan warga emas. Dan program ini direka bagi mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Jadi di webinar ini saya akan menerangkan lebih lanjut tentang proses penyelesaian kewangan di SIDREC dan bagaimana SIDREC boleh membantu warga emas dalam menyelesaikan aduan pelaburan atau pertikaian kewangan dengan pihak pengantara pasaran modal seperti bank. Sebelum itu, next slide please. Ini adalah penafian bahawa semua bahan maklumat di sini adalah untuk tujuan investment. Next slide. Jadi sebelum itu, biar saya terangkan mengapa keselamatan kewangan amat penting semasa anda mendekati usia tua. Simpanan pada usia emas adalah titik peluh zaman muda anda. Dan Malaysia dijangka mencapai status negara tua ataupun age nation menjelang 2030. Jadi berdasarkan jumlah keseluruhan Malaysia yang akan penduduk negara yang akan berusia 60 tahun ke atas adalah amat penting bagi warga emas di kalangan kami ataupun di Malaysia kekal aktif dan produktif seiring dengan peningkatan usia mereka, tetapi lebih penting warga emas mesti mempunyai simpanan untuk perbelanjaan yang diperlukan pada masa tua. Jadi slide saya ini, pelaburan di usia emas dan keselamatan kewangan anak-anak penting. Sebab terdapat banyak jenis ancaman yang mungkin disebabkan oleh mungkin perjudian, penipuan internet atau pelaburan. Jadi dalam masa usia emas, anda mungkin tidak boleh mengambil pekerjaan yang boleh dilakukan dahulu. Dan mungkin tidak mendapat pendapatan sebanyak. Jadi adalah penting anda mempunyai melindungi kewangan anda. Okay. Next slide please. Sekiranya anda dalam masa usia emas mempunyai pertikaian kewangan, ajulah aduan anda ke SIDREC
Jadi, biar saya perkenalkan siapakah SIDRAC. Jadi, secara umumnya SIDRAC adalah satu pusat penyelesaian pertikaian industri security yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya Security SC pada tahun 2011 untuk menyelesaikan pertikaian kewangan antara pelabur, investors dengan ahli-ahli SIDRAC. Next slide. Jadi, apakah fungsi SIDRAC? SIDRAC secara khususnya menguruskan pertikaian kewangan antara pelabur individu dan pengantara pasaran modal yang merupakan ahli-ahli SIDRAC. Jadi sekarang terdapat lebih kurang 194 pengantara pasaran modal yang merupakan ahli-ahli SIDRAC. Terlebih dahulu sebelum pelabur boleh mengajukan tuntutan kewangan terhadap ahli-ahli SIDRAC, pelabur perlu memfailkan tuntutan dengan ahli SIDRAC dengan pengantara pasaran modal mereka terlebih dahulu. Next slide, please. Jadi, apakah produk dan perkhidmatan yang di bawah bidang kuasa SIDRAC? SIDRAC menguruskan atau mengendalikan pertikaian kewangan yang melibatkan produk dan perkhidmatan seperti security, unit amanah, pengurusan dana, derivatif, dan yang ini penting, skim persaraan swasta, PRS. Okay. Next slide, please. Apakah kelayakan pelabur yang boleh mengemukakan aduan ke SIDRAC? Ini penting sebab kelayakan pelabur akan efek permohonan mereka untuk membuat aduan. Jadi, pelabur-pelabur yang boleh mengemukakan aduan ke SIDRAC adalah seperti pelabur individu atau pemilik tunggal. Dan seperti mana saya katakan terlebih sebentar tadi, aduan adalah terhadap ahli SIDRAC. Dan aduan tersebut membabitkan produk atau perkhidmatan pasaran modal. Dan aduan tersebut mesti, ini penting, membabitkan kerugian kewangan. Terlebih dahulu, pelabur atau pengadu mesti mengemukakan aduan kepada ahli SIDRAC, contohnya bank-bank, dan tidak mempunyai maklum balas atau jawapan yang diberikan tidak memuaskan sebelum datang ke SIDRAC. Okay. Next slide, please. Jadi di SIDRAC, kami ada menyediakan skim-skim pertikaian. Apakah skim-skim yang terdapat di SIDRAC? Dua jenis. Satu, seperti yang dilihat boleh dipaparkan di slide, skim mandatory untuk tuntutan yang tidak melebihi 250,000 dan skim sukarela. Skim sukarela adalah untuk tuntutan yang melebihi 250,000 dan juga untuk tuntutan yang dirujuk oleh pihak mahkamah. Jadi soalan yang sering ditujukan kepada SIDRAC ialah, adakah pengadu ataupun pelabur perlu membayar untuk perkhidmatan SIDRAC? Jawapannya ialah tidak. Khidmat SIDRAC adalah percuma bagi pelabur untuk pertikaian yang melibatkan tuntutan tidak melebihi 250,000 atau yang seperti mana dipaparkan oleh slide di bawah skim mandatory. Slide seterusnya. Jadi sekarang saya akan membuat pembandingan di antara perkhidmatan SIDRAC dengan saluran penyelesaian pertikaian lain seperti mana yang ditunjukkan antara pihak mahkamah, pihak AIAC iaitu Asian International Arbitration Center dengan tribunal pengguna dan pihak ombudsman ataupun OFS iaitu pertikaian untuk pertikaian perbankan dan insurans. Di SIDRAC, jika dibandingkan dengan proses mahkamah adalah lebih rasmi
dan selalunya melibatkan kos yang tinggi. Dan jika dibandingkan dengan saluran OFS, pihak OFS hanya menguruskan petikaian pembangkan seperti kes ATM, mesin ATM card, petikaian hal ehwal misuse of bank funds dan insurance, claim insurance. Next slide, please. Okay, next slide. Jadi di sini saya memaparkan mekanisme SIDRAC sebagai badan penyelesaian pertikaian alternatif seperti mana yang saya utarakan tadi. Ahli-ahli SIDRAC adalah terdiri daripada bank-bank, termasuk bank Islam, brokerage saham, syarikat broker derivatif, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan uni amanah, penyedia dan pengedar skim persaraan swasta dan institusi kewangan pembangunan. Jadi ahli-ahli ini menyediakan, jika anda boleh lihat itu anak panah, menyediakan produk perkhidmatan pasaran modal. Dan pasaran produk-produk ini dipasarkan kepada pelabur seperti para peserta, seperti para penonton. Dan selepas melabur di dalam produk atau perkhidmatan pasaran modal tersebut, anda mempunyai permasalahan. Okey. Dan anda ingin mengajukan permasalahan anda kepada SIDRAC. Tetapi sebelum itu, masalah tersebut ataupun aduan tersebut perlu diajukan kepada pihak ahli-ahli SIDRAC terlebih dahulu sebelum mengemukakan pertikaian kewangan kepada SIDRAC. So ini adalah proses flow. Next slide please. Jadi apakah itu proses penyelesaian pertikaian di SIDRAC? Inilah catat aliran aduan yang dikemukakan kepada ahli SIDRAC. Anda tidak puas hati. Anda ingin membuat satu aduan lanjut. Jadi aduan tersebut dikemukakan kepada SIDRAC. Sekiranya aduan tersebut layak untuk dipertimbangkan oleh SIDRAC dan lulus penilaian kelayakan, ia akan dibawa ke proses pengantaran ataupun mediation ataupun mediasi. Jadi sekiranya pihak-pihak ataupun anda pihak-pihak terlibat gagal mencapai penyelesaian melalui pengantaran, jadi perkara tersebut akan dibawa ke pengadilan ataupun adjudikasi. Next slide please. Jadi sekarang saya ingin tunjukkan satu video pendek bagaimana SIDRAC boleh membantu anda semua sebagai satu pelabur. Jom kita tengok video pendek ini. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? SIDRAC sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada SIDRAC. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke SIDRAC. Terlebih dahulu, SIDRAC akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan SIDRAC? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli SIDRAC? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian.
Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli SIDREC terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli SIDREC mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir, atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan SIDREC akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli SIDREC pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, SIDREC akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDREC akan menutup kes. Izinkan SIDREC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrec.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Jadi para peserta dan para penonton, saya berharap anda dapat mendapat sedikit manfaat dan informasi daripada video pendek tersebut. Okey, biar saya teruskan dengan slide ini. Jadi sekarang di SIDREC, kami ada membuat penyelesaian pertikaian secara atas talian ataupun secara sepenuhnya atas talian. Penyelesaian atas talian dan di premis SIDREC di mana pihak-pihak ditempatkan di dalam ruangan berasingan. Dan pengurus-pengurus kes SIDREC akan memaklumkan proses mediasi dan adjudikasi kepada setiap pihak. Jadi SIDREC ada menyediakan kemudahan-kemudahan sidang video dari ruangan masing-masing. Penyelesaian pertikaian secara sepenuhnya atas talian ialah di mana pengurus-pengurus kes SIDREC akan menjalankan pusingan percubaan dan memaklumkan proses mediasi kepada setiap pihak. Dan pengurus-pengurus kes SIDREC akan mengelaraskan penandatanganan perjanjian yang relevan dan tertentu antara pihak-pihak. Pihak-pihak juga akan berhubung melalui kemudahan sidang video dari lokasi masing-masing. Next slide. Jadi ini adalah sedikit sebanyak paparan carta prestasi pertikaian yang telah diselesaikan di SIDREC, di mana para penonton boleh melihat bahawa 90% kes di SIDREC diselesaikan di peringkat pengurusan kes dan mediasi. Ini amat menjimatkan kos dan masa. Alright. Next case. Okay. Jadi saya ingin next slide. Saya ingin menjelaskan sedikit sebanyak dapatan kes dari dan dari kes-kes yang dikendalikan oleh SIDREC.
Jadi di SEADRAC kami mendapati bahawa pelabur mempunyai risiko dan pelabur berisiko terdedah apabila kesihatan pelabur berada pada tahap yang kurang baik. Jadi bila pelabur tidak sihat, jadi ini akan menjejaskan keupayaan minda pelabur membuat pertimbangan yang wajar ke atas pelaburan mereka. Dan juga selaras dengan tuntutan pendidikan, sekiranya pelabur tidak menerima pengajian yang tinggi, hal-hal ini mungkin akan menyebabkan pelabur kurang fasih dalam bahasa yang digunakan oleh wakil pengantara ataupun pelabur tidak faham produk atau perkhidmatan pasaran modal yang diajukan kepada mereka. Nah, ini mempunyai risiko di mana pelabur membuat pelaburan untuk produk yang tidak sesuai ataupun tidak difahami sepenuhnya. Jadi, produk dan perkhidmatan pasaran modal biasanya dipasarkan kepada pelabur yang ternyata dan terdapat pelabur yang disasarkan. Tetapi sekiranya pelabur gagal tidak faham akan produk-produk tersebut, mungkin produk tersebut dibeli ataupun pelabur melabur tanpa pemahaman. Next slide, please. Jadi di sini selaras dengan tema webinar saya hari ini, saya ingin memberi peringatan sedikit sebanyak peringatan kepada pelabur yang melakukan pelaburan di usia emas. Anda perlu membaca, mengenal pasti dan mengkaji pelaburan yang anda ingin lakukan. Pastikan pelaburan yang ditawarkan, pelaburan yang ini ditawarkan ataupun disediakan oleh pertubuhan yang dilesenkan atau didaftarkan oleh pihak SC. Seterusnya, pastikan wang pelaburan anda tidak disedera secara tunai kepada remiser, ejen ataupun konsultan ataupun wakil lain pengantara pasaran modal, no cash. Anda perlu atau digalakkan merekodkan pelaburan yang dibuat dengan cara mendapatkan resip pembayaran dan selalu menyemak penyata pelaburan anda. Dan pastikan semua pertimbangan sewajarnya dibuat ke atas janji-janji ejen pelaburan dan tidak bergantung sepenuhnya kepada janji-janji tersebut. Okay. Next slide, please. Berhati-hati sebelum anda menandatangani ataupun sign di garisan titik. Kerana secara umumnya sebaik saja anda men-sign kontrak, anda terikat dengan syaratnya. Oleh itu, sebelum anda menandatangani sebarang kontrak, anda harus satu, ketahui apa yang anda tandatangani. Nombor dua, minta dokumen dibacakan kepada anda. Jika anda tidak boleh membaca, ini khusus untuk pelabur warga emas. Dan untuk pelabur warga emas yang tidak faham bahasa yang ditulis di dalam dokumen-dokumen pelaburan tersebut, minta untuk dokumen tersebut diterjemah atau ditafsirkan kepada bahasa yang boleh difahami, di mana boleh dapatkan nasihat komen. Okay, next slide. Okay. Jom kita lihat gambar ini ataupun meme ini. Yang saya fikir agak selaras dengan tema hari ini. Ingat, jangan sia-siakan kerja keras anda. Simpanan hari tua anda adalah untuk perbelanjaan harga hari tua. Jadi, warga emas diujar untuk membuat pelaburan selepas pertimbangan sewajarnya. Okay, next slide. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, tanyalah diri anda soalan-soalan berikut sebelum membuat pelaporan. Adakah anda menandatangani kontrak
pelaburan dengan kerelaan diri sendiri. Sebab adalah biasa bagi orang tua ataupun warga emas untuk dipengaruhi ataupun dipujuk sebelum membuat kontrak. Soalan kedua, adakah terdapat paksaan untuk membuat pelaburan? Anda perlu berhati-hati jika tertekan untuk menandatangani kontrak Anda tidak mahu tandatangani. Soalan ketiga, adakah terdapat pengaruh yang tidak wajar? Apakah maksud pengaruh tidak wajar? Influence. Jadi pengaruh tidak wajar boleh berlaku antara ibu bapa dan anak ataupun pemegang amanah dan beneficiary untuk memujuk keluarga tua untuk membuat pelaburan. Dan seterusnya soalan 4. Adakah pelaburan yang ingin dibuat satu tawaran yang tidak munasabah? Ini berlaku apabila satu pihak secara sedar berhasrat untuk mengambil kesempatan daripada pihak lain daripada kumpulan yang berpendapatan rendah ataupun tidak berpendidikan tinggi dengan cara yang salah secara mudah. Next slide, please. Jadi sekiranya Anda mungkin mempunyai aduan terhadap pengantaran pasaran modal Anda, Anda boleh melayari laman web Sidrek di alamat yang dipaparkan di slide sini dan mengajukan borang tuntutan. Pastikan Anda isikan semua maklumat yang diperlukan dan emailkan borang tuntutan bersama informasi ke info@sidrek.com.my dan seterusnya pengurus-pengurus kes Sidrek akan menghubungi Anda. Next slide, please. Dan sekiranya sebelum saya mengundurkan diri, sekiranya Anda ataupun para penonton ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai Sidrek, Anda boleh mengunjungi laman web Sidrek atau mengikuti platform media sosial Sidrek di Facebook, IG dan sebagainya. Itu sajalah pembentangan saya untuk webinar pagi ini. Terima kasih ya. Terima kasih Ms. Winnie untuk presentation anda yang amat bermaklumat dan berguna kepada peserta-peserta kita. So sekarang kita akan beralih kepada sesi Q&A. Sekejap Ms. Winnie, saya cek kalau ada persoalan. Okay, so soalan pertama kita ialah, are digital asset exchanges like Luno a member of Sidrek? Bukan ahli Sidrek. Okay. So soalan yang kedua ialah, how fast can my dispute be resolved? Kami di Sidrek seek to resolve pertikaian dalam masa 90 hari. Selepas menerima semua informasi dan dokumen daripada pihak penuntut dan pihak bank. Alright. So the next question ialah, if I'm not satisfied with the outcome after mediation, can I appeal to Sidrek? Untuk yes, there is an appeal procedure at Sidrek. Right. Rasanya itu saja soalan yang kita ada untuk hari ini. Sebelum kami akhiri webinar hari ini, sekali lagi saya bagi pihak SC dan Investment ingin mengucapkan terima kasih kepada Ms. Winnie kerana sudi meluangkan masa dalam mengongsi ilmu dengan kami. Terima kasih juga semua peserta yang hadir hari ini. Ingat, jika anda ingin menonton webinar ini sekali lagi, kami akan memuat naik webinar ini di saluran YouTube Investment dalam masa terdekat. Anda juga boleh menonton rakaman sesi-sesi webinar kami sebelum ini di saluran YouTube Investment. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua peserta agar berwaspada dengan peluang pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi dalam masa yang singkat. Ingat, sentiasa semak senarai peringatan pelabur SC sebelum melabur. Sekiranya anda ragu, telefon hotline Jabatan Pengguna dan Pelabur di 03 6204 8999.
Jangan lupa ikuti platform media sosial investment untuk maklumat terkini mengenai inisiatif-inisiatif kami. Dengan ini, terima kasih kerana menghadiri sesi kami. Jumpa lagi di sesi seterusnya. Thank you. Terima kasih.